بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Seterusnya perkara yang keempat, boleh membatalkan Islam seseorang yang telah Islam, sama ada Islam baka dan keturunan ataupun dia masuk Islam. Dia melakukan perkara ini maka keluar daripada Islam, batal Islamnya. Yang keempat, mengingkari atau mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kerasulannya, tak percaya kepada Nabi Muhammad SAW, ataupun menghina Nabi Muhammad SAW, menafikan kerasulannya melalui perkataan atau perbuatan yang menunjukkan i'tiqad yang menafikan atau mencela kerasulan atau pribadi orang yang menjadi Rasulullah SAW, dan mengingkari apa-apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW seperti tentang kebangkitan selepas mati, tentang mahsyar, hisab, mizan timbangan amalan, sirat, syurga, neraka dan lain-lain lagi daripada perkara-perkara gaib. Begitu juga mengingkari Al-Quran dengan apa cara sekalipun, kerana Al-Quran itu disampaikan oleh Rasulullah SAW bahawa ianya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga mengingkari hukum yang sabit menurut nas Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW yang diketahui oleh setiap orang Islam, seperti wajibnya sembahyang, puasa, zakat, haji, halal dan haram. Melainkan mengingkari perkara yang diketahui oleh orang-orang yang berilmu sahaja, maka dimaafkan kerana jahilnya, tetapi tiada maaf lagi setelah diberitahu. Iaitu tak percaya pada Nabi Muhammad SAW atau menghina dirinya mana-mana ajarannya. Dia tak percaya. Khususnya perkara yang gaib, yang tak dilihat lagi, tak dikelih lagi, seperti kehidupan semula selepas manusia mati, dihidupkan semula. Ini kita tak tahu lagi, tetapi Allah Ta'ala sudah tunjuk dalil-dalil dan bukti-buktinya. Di antaranya ialah pohon yang kering, biji yang kering. Bila mari hujan, tumbuh. Pohon yang kita sangka dia mati, rumput yang mati, mari hujan tumbuh balik. Binatang yang mati, daripada seekor binatang berjuta ulat. Banyak dalil-dalilnya kekuasaan Allah Ta'ala yang cukup jadi bukti. Nabi dah beritahu, Quran beritahu, manusia dihidupkan semula selepas mati. Mahsyar dihimpunkan daripada mahsyar, dihimpunkan semua manusia sejak Adam sehingga hari kiamat untuk dihisap, dikirakan amalannya, ditimbang amalan baik dan jahat, mesti lalu di atas titian sirat, dibentangkan di atas neraka, ada syurga, ada neraka, dan lain-lain lagi daripada perkara-perkara yang gaib.
yang kita tak tengok lagi. Perkara ini mesti benar. Kerana perkara dalam Quran yang dibaca pada hari ini, banyak perkara yang kita tak tahu. Perkara zaman dulu. Cerita-cerita kaum Ad, kaum Samud. Mana kita tengok, mana kita pergi tempat itu. Tetapi sekarang ni ada bukti, betul-betul. Melalui mereka yang gali macam-macam, jumpa bahan-bahan sejarah. Menandakan betul. Contohnya tentang kejadian matahari, bulan, bintang. Peredarannya. Quran beritahu Nabi Muhammad naik bila. Mana ada alat di masa itu. Hari ini manusia menggunakan teropong. Tengok. Lihat. Bagaimana peredaran bulan, bintang, matahari. Betul sebagaimana Quran sebut. Maka begitulah perkara yang lain betul dalam Quran. Tiba-tiba dia tak percaya. Kerana tak tengok lagi. Ini ujian daripada manusia. Kalau tak percaya, apalagi menghina, melekehkan, maka batal Islamnya. Begitu juga mengingkari Quran dengan apa cara sekalipun disampaikan oleh Rasulullah SAW. Antaranya Allah Ta'ala jadikan Nabi Muhammad dalam keadaan buta huruf. Tak tahu membaca, tak tahu menulis. Tetapi cerdik, bijak, dia beri ilmu yang luar biasa. Membuktikan Quran bukan karangan Nabi Muhammad, bukan rekaan Nabi Muhammad. Daripada Allah Ta'ala. Turun wahyu 30 juzuk, ingat, masuk dalam hati. Dan menyampaikan kepada orang ramai. Tak ada alat, tak ada tape recorder, tak ada CD, tak ada apa. Terus ingat, ini luar biasa. Membuktikan Quran ini daripada Allah Ta'ala, bukan Nabi tulis sendiri. Nabi lahir di Mekah, tempat jauh daripada tamadun, tempat tak ada sekolah. Ummiyin, rakyatnya buta huruf. Tak banyak yang tahu, segelintir, tak ada tempat belajar. Tetapi dia beri ilmu dengan Quran. Quran adalah mukjizat ilmu. Melemahkan segala ahli-ahli ilmu dalam semua lapangan, semua bidang. Ini Quran. Kehebatan Quran itu. Tiba-tiba dia tak percaya. Kata Nabi Muhammad reka lah macam-macam. Ini jadi kafir, keluar daripada Islam. Begitu juga mengingkari hukum yang sabit menurut nah Al-Quran. Yang sabit dengan nah Quran, hukum wajib, hukum haram. Seperti wajibnya semayang, wajibnya puasa, wajibnya zakat. Tiba-tiba dia kata tak wajib. Nabi ajar semayang 5 waktu, macam kita ajar hari ini. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi kata, semayang mana kamu tengok aku semayang. Idza sallaita fakabbir, thumma qra' ma tayassara min al-Quran, thumma rka' hatta tatma'inna rak'a. ثم اركع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تسجد مطمئنا. Bila semayang takbir, Nabi kata takbir, lepas tu baca mana-mana ayat Quran, iaitu Al-Fatihah. Rokok dan ada tamakninah, tidak berdiri, sujud balik, Nabi ajar. Tiba-tiba ada semayang pasal lain, pakai semayang dalam hati, kafir, keluar daripada Islam. Kerana benda tu disampaikan secara mutawatir. Mutawatir, riwayat yang mutawatir. Mutawatir ni ialah riwayat yang ramai, tak boleh dinafikan. Ramai para sahabat yang meriwayatkan, dan ulama-ulama yang mengaji dengan sahabat pula ramai, bukan satu saja. Sehingga sampai kepada imam-imam ilmu hadis, imam ilmu fiqh, ilmu akidah, ilmu tasawuf, macam-macam ilmu yang mutawatir. Kecuali yang tidak mutawatir. Ahad, riwayat seorang saja. Ini jahat sajalah. Tak sahabat kafir. Cuma jahat, tak betul. Kerana riwayat seorang. Yang mutawatir ini jadi kafir. Macam semayang, puasa, haji. Khudhu anni manasikakum. Nabi kata, ambil daripada aku cara-cara ibadat haji kamu. Nabi buat haji di Mekah, bukan buat di Pulau Pinang. Dulu ada ajaran salah buat Pulau Pinang haji je. Ini tak betul. Kafir, keluar daripada Islam. Tak betul. Jadi benda-benda yang nyata, yang wajib, yang haram.
haramnya arak, haramnya judi, haramnya riba, sabit dengan nas Quran, dengan hadis Nabi. Dan semua orang ramai tahu. Haramnya daging babi, orang ramai tahu. Kecuali jahil sangat. Orang dalam hutan, orang asal, baru masuk Islam. Lepas mengucap masuk hutan. Tak tahu babi itu haram. Tak tahu kera itu haram. Tak tahu. Dia kata ingat ke tak apa. Itu kerana jahil sungguh. Orang yang lama dengan penjajahan. Orang Islam dijajah oleh komunis. Sejak puluh-puluh tahun komunis jajah. Di Asia Tengah. Dia kata dia Islam. Tak tahu arak itu haram. Tak tahu babi itu haram. Tak tahu. Memang dia tak tahu sungguh. Ini perkara yang diketahui oleh umum. Perkara yang umum tak tahu, kena mengaji. Yang ini kena kaji dulu. Dia jahil ke apa. Dalam Islam ada politik. Dalam Islam ada ekonomi. Islam ada macam-macam. Tak ada, dia kata. Agama suku, politik suku. Dia tak mengaji. Kalau ni jadi fasik lah, jadi jahat. Kerana dia tak mengaji. Tetapi setelah beritahu pada dia terang, dia jelaskan. Beritahu dengan hujah-hujah. Kalau dia tak mengaji, berdosa tak mengaji. Setelah dia beritahu, dia nafikan juga. Maka jadi keluar daripada Islam. Jadi tak boleh buat main-main benda yang Nabi ajar. Berkata Imam Ibn Hajar Al-Haythami di dalam kitabnya Az-Zawajir, di antara perkara-perkara kufur dan syirik itu ialah seseorang yang berazam untuk menjadi kafir dan syirik, sama ada dalam masa yang dekat atau jauh, atau mentaklikkannya dengan lidahnya dan hatinya untuk menjadi kafir walaupun perkara yang mustahil pada akal, maka dia menjadi ketika itu juga. Dia beritahu ke orang, kalau aku buatnya jadi kafir aku. Buat main. Kalau aku buat jadi kafir aku. Jadi kafir dah. Jangan buat main-main. Jadi cakap keluar daripada Islam ni tak boleh buat main-main. Tak boleh bergurau, tak boleh. Walau bergurau pun tak boleh. Kalau berlaku begini, kita kena mengucap, kena istighfar. Kena minta ampun dengan Tuhan. Itu salah-salah yang besar, dosa sangat besar. Dia senda-senda. Atau secara engkar dan bersenda-senda daripada i'tiqad dengan qadimnya alam, atau menafikan apa yang wajib bagi Allah SWT dengan ijma' dan diketahui oleh umum umat Islam, seperti menafikan ilmu Allah atau mengatakan bahawa ilmu Allah SWT itu terbatas, ataupun mensabitkan apa yang nafi bagi Allah SWT, seperti menetapkan warna baginya, ataupun dia menafikan benda yang nyata daripada Allah Ta'ala. Alam ni Allah Ta'ala jadikan. Tiba-tiba doa alam ni qadim. Quran beritahu manusia daripada tanah. Tak, manusia daripada monyet, dia kata. Ini diajar di sekolah ni. Teori Darwin. Masuk dalam buku-buku sekolah. Manusia asalnya daripada monyet. Teori evolusi. Daripada benda tu, kemudian jadi gerok, jadi apa, jadi monyet, baru jadi manusia. Monyet hak dia ini daripada mana pula? Ni. Ini teori Yahudi. Yahudi yang merosakkan akidah manusia. Masuk dalam sekolah. Dalam sekolah dia ajar. Ni orang putih tak bukan ni. Ajar di sekolah. Budak-budak tak tahu kala. Ini bercanggah dengan Quran. Tak boleh menafikan ilmu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu. Dia kata tak tahu belaka Allah Ta'ala ni. Sedangkan Allah Ta'ala tahu benda yang ada dalam batu tengah malam yang gelap gulita. Benda yang besar, benda yang halus, benda yang gaib, Allah Ta'ala tahu. Jin yang gaib, malaikat yang gaib, syaitan yang gaib, Allah Ta'ala tahu. Melihat, semua diketahui dan dilihat oleh Allah Ta'ala. Menetapkan warna kulit dia. Pasal Tuhan jadi begini, Tuhan salah dia tu. Patut dia ni putih jadi hitam. Patut begini, awak main-main, tidak boleh. Jangan buat main-main. Dan seterusnya Ibn Hajar menghuraikan, termasuk di dalam makna itu apabila seseorang yang menyatakan dia menganut Islam, tiba-tiba dia melakukan perkara yang menjadi ijma' berlaku kalangan orang kafir, seperti mengunjungi gereja bersama-sama orang kafir
dengan cara dan pakaian yang sama, atau orang yang membuang kertas yang mengandungi ayat-ayat Quran, atau ismullah, nama Allah Ta'ala ke dalam najis, atau meragui mana-mana Nabi, mana-mana kitab, seperti Taurah, Injil, Zabur atau Suhuf Ibrahim, atau mana-mana ayat Quran, atau menyesatkan umat yang tidak sesat, atau mengkafirkan sahabat, atau mengingkari Mekah, Kaabah, Masjidil Haram, atau sifat-sifat haji, semayang dan puasa, atau menghalalkan yang haram, seperti mengharuhkan sembayang tanpa wudu dalam keadaan yang tidak wudu, menghalalkan kezaliman ke atas orang Islam atau kafir dhimmi tanpa dalil syar'i yang mengharuhkan dia beriktikad begitu, atau mengharamkan yang halal seperti mengharamkan jual beli dan nikah, atau mengatakan sesuatu yang tidak patut terhadap Rasulullah SAW seperti warnanya hitam, mati sebelum janggut, tidak Quraisy, bukan Arab, bukan manusia kerana berkata begitu, adalah membohongi keadaan yang sebenar. Begitu juga mengharuhkan ada Nabi selepas daripadanya, atau melahirkan keraguan terhadap Nabi Muhammad, seperti berkata dengan bersenda, tidak boleh. Antaranya ialah meragui kebenaran ayat-ayat Quran. Ragu tentang Isra' dan Mi'raj. Sebagai contoh, Quran beritahu dia ragu, tak percaya. Ragu perkara Nabi beritahu, dia ragu, tak percaya pada kitab Injil, kitab Taurah dan Zabur. Injil yang asal, Zabur yang asal, Taurah yang asal, bukan Injil manusia karang. Injil yang ada pada hari ini, yang ada pada orang Kristian, ada 4 Injil. Asalnya beratus-ratus Injil. Itu sudah direka oleh orang, sudah dibuat. Di sana ada Injil yang asal. Dia tak percaya pada Injil yang asal, Taurah yang asal. Walaupun kita tak boleh amal dengan Injil dan Taurah, sudah dinasahkan, tapi kita kena percaya itu kitab Allah Ta'ala yang diwahyukan kepada rasul-rasulnya, Nabi Musa, Nabi Isa alaihi wassalam. Kita kena percaya. Kena percaya pada semua itu. Percaya adanya Mekah, adanya Kaabah. Mekah mana ada, tak ada dalam dunia Mekah, dia kata. Buat main-main. Ini benda disebut dalam Quran. Mempermain-main, menghalal yang haram, mengharang yang halal, mengharuhkan yang wajib. Sembahyang tak wajib, tak payah wudu, tak ada wudu apa-apa, kecuali kerana wudu, kerana uzur syar'i, kerana tak ada air boleh tayamum. Boleh tayamum. Mazhab Syafi'i kata tayamum dengan debu, seluk. Mazhab lain kata dengan batu pun tak apa. Ada mazhab kata dengan dinding pun tak apa. Mazhab kata begitu. Ini khilaf ulama. Ganti dia berurut. Masalah mazhab Syafi'i itu cerita lain. Mazhab lain kata boleh benda yang ada atas tanah sa'i dan tayyibah. Apa yang ada atas tanah, itu khilaf ulama dalam masalah ini. Kita tengok ada orang dia ambil tayamum pakai sapu tangan dinding. Yang kata ini ada mazhab mengatakan begitu. Yang kecuali tak ada mazhab, tak payah ambil semayang, tak payah tayamum, pakai berok ke semayang begitu saja, tak payah apa. Itu salah. Itu tak betul. Benda yang nyata haram dengan nas Quran atau dengan qiyas. Nas Quran ni ialah ayat adalah haram. Qiyas ni ialah dadah, candu, tak ada sebut dalam Quran. Tetapi sebabnya mabuk. Mengapa arak diharamkan? Kerana mabuk. Maka candu, dadah juga mabuk, pia kuda juga mabuk, maka haram. Itu qiyas. Sebab yang sama, alasan yang sama. Dia kata dia minum tak apa, tak mabuk pun, walaupun tak mabuk, tetap mabuk. Asalnya adalah mabuk, walaupun dia minum tak apa, dia degil, tapi tetap diharamkan kerana ada penyakit-penyakit yang lain. Ada unsur-unsur yang membawa penyakit, maka Islam mengharamkan. Tiba-tiba dia kata halal, tak boleh. Ini tak boleh, diharamkan. Begitulah menghina Nabi Muhammad dengan apa-apa cara sekalipun. Seperti dia bersenda, saya tidak tahu sama ada yang dibangkitkan di Mekah atau mati di Madinah atau orang lain. Atau mengatakan jadi Nabi itu boleh diusahakan. Atau menyatakan wali itu lebih tinggi martabat daripada Nabi.
wali tinggi pada Nabi. Tak boleh. Tak boleh. Yang kata itu. Ini setengah orang tasawuf. Tinggi sangat tasawuf dia jadi sesak. Tasawuf tinggi sangat dia sesak. Sampai wali lebih pada Nabi. Kita kena sedar Nabi ini tinggi pada wali. Rasul tinggi pada Nabi. Rasul ulul azmi tinggi pada rasul-rasul yang lain. Termasuklah Nabi Musa alaihi salam lebih tinggi daripada Nabi Khadir. Walaupun Tuhan suruh Nabi Musa belajar dengan Khadir, mengaji dengan Khadir, tapi martabatnya Nabi Musa lebih tinggi. Nabi Musa ni rasul dan ulul azmi. Rasul yang mempunyai perjuangan yang hebat yang disebut dalam Quran. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi ajma'in. Ini 5 rasul ulul azmi. Ini tinggi. Walaupun dia pergi belajar dengan Nabi Khadir, Nabi Khadir tahu beberapa ilmu hakikat yang Musa tak tahu dalam bab itu saja. Tapi dalam bab lain Nabi Musa lebih. Di sisi Allah Taala Nabi Musa lebih pada Nabi Khadir alaihi salam. Ini ada orang tasawuf ni Nabi Musa ni Khadir ni tinggi daripada Musa lagi martabat. Itu tak boleh. Salah. Khadir ni khilaf ulama. Ada ulama kata dia wali. Ada ulama kata dia nabi. Itu khilaf. Tapi Nabi Musa ni tak khilaf lagi. Dia Rasul ulul azmi yang bercakap dengan Allah Taala secara langsung. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi lain diwahyukan. Malaikat Jibril datang. Nabi Musa terus Tuhan cakap Nabi Musa AS. Disebut dalam Quran. Ini lebih Nabi Musa. Jangan tinggi lalu ilmu hakikat ni. Khadir tinggi pada Nabi Musa. Itu tak boleh. Walaupun dia sebut dalam kisahnya Tuhan suruh belajar dengan Khadir dalam kisah dalam suratul Kahfi yang terkenal, kerana Tuhan ajar Nabi kita Muhammad SAW tak sebut insya-Allah. Tuhan turunkan suratul Kahfi banyak insya-Allah dalam surah ini. Dan Nabi Musa pada saat hari kata kepada Israel, nak tanya aku apa? Tanya. Jangan tahu belaka, tak boleh. Mau belajar dengan hamba aku. Hamba aku duduk di Majma' al-Bahrain, tempat bertemu 2 laut. Pergi di situ. Pergi di situ buat bekal ikan abu garang. Kering abu garang lama pula berjalan. Makan bila ikan tu melompat dalam air, di situ dia jangan duduk situ. Jadi dalam kisah yang terkenal jumpa dengan Nabi Khadir, dan dia belajar dan dia tak sabar menghadapi ujian-ujian hakikat yang dia tak tahu. Walaupun demikian Nabi Musa mengatasi Khadir alaihi salam. Kita kena sedar. Kemudian Ibn Hajar menyatakan bahawa menjadi kafir juga orang yang meredakan kafir, seperti menasihatkan orang kafir supaya jangan masuk Islam. Nasihat orang kafir masuk Islam lah. Ni tak boleh. Tak boleh. Beda orang kafir yang masuk Islam, ajar mengucap selalu. Ataupun kita tanya bukan-bukan pasal apa mu nak masuk Islam ni, mu nak nikah, mu nak ni. Ni kacau belaka ni, Guna orang nak masuk Islam, jaga kena sunat, jaga kena ni. Ini cakap ni jahat belaka ni. Punah akidah orang tu, jangan buat main. Orang nak masuk Islam, tu ajar mengucap. Jangan tanya banyak. Ni tanya banyak. Soal-soal dia pasal apa. Itu hati dia serah pada Allah Taala. Ini banyak ni. Semua tu kerja jabat. Pendakwah. Tak pandai berdakwah. Tak erti. Sedangkan Nabi mudah. Orang nak masuk Islam, mudah. Tu aja mengucap lalu. Tu aja mengucap. Jangan tangguh-tangguh lagi. Registrasi rasmi ni, itu rasi undang-undang. Undang-undang kalau dia mati, ada bukti dia masuk Islam. Undang-undang kena ada juga. Tetapi belum dia pergi ke jabat agama, ajar mengucap dulu. Jangan kena bawa dia lah, dia tak erti. Sedangkan masuk Islam tu mengucap 2 kalimah syahadat saja. Bila nak masuk Islam tu ajar mengucap 2 kalimah syahadat. Kalau tak erti dalam bahasa Arab, dalam bahasa apa sekalipun tak apa. Asal dia percaya bahawa Allah Taala sahaja Tuhan, Nabi Muhammad tu Rasul, dengan bahasa apa. Lepas tu barulah bawa secara rasmi. Kerana nak sah dari segi undang-undang itu cerita lain. Berkata Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala,
Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Surah Al-Maidah ayat 44. Maksudnya, sesiapa yang tidak menghukum apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka orang-orang yang kafir. Ibn Taymiyah ni ialah imam dalam mazhab Hambali. Dia bukan mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Ada orang kata Ibn Taymiyah ni sesat sebab kita Syafi'i. Tak boleh kata Imam Hambali sesat, tak boleh. Dia mazhab lain. Dia mujtahid dalam mazhab Hambali, macam Imam Nawawi mujtahid dalam mazhab Syafi'i. Macam Imam Abdul Hasan Asy-Syaibani mujtahid dalam Imam Hanafi. Zufar mujtahid dalam Imam Malik. Di sana ada ulama mujtahid dalam mazhab masing-masing. Ni kan ni tak baca sejarah. Tak baca. Latar belakang sama sekali. Jadi punah. Tidak syak lagi bahawa sesiapa yang tidak beriktikad wajibnya berhukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah SWT adalah menjadi kafir. Sesungguhnya setiap umat Islam itu mestilah memerintah dengan adil. Kadang-kadang keadilan menurut hukum mereka ialah yang dipandang oleh pembesar-pembesar mereka. Bahkan banyak sekali di kalangan orang yang mengaku Islam berhukum dengan adat yang bukannya diturunkan oleh Allah SWT. Seperti orang Badui di zaman dahulu, di mana mereka berpendapat itulah hukum yang segera dilaksanakan. Bukannya kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Orang Badui pakai hukum adat. Hukum adat molek pada hukum Islam. Ini punah. Jadi rosak, tak boleh merosakkan akidah. Kecuali dia melakukannya sebab kejahilan. Itu cerita lain. Kerana jahil. Berdosa kerana tak belajar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman wa hikmah. Hari ini kita bincang perkara yang membatalkan dua kalimah syahadah. Setelah kita memahami segala yang terkandung di dalam dua kalimah syahadah yang menjadi intisari, yang terkandung di dalamnya segala rukun iman dan Islam, serta segala panduan hidup, walaupun ianya merupakan sebahagian daripada rukun Islam, tetapi ianya penting sehingga menjadi syarat kepada orang-orang yang mahu menganut Islam. Perlu juga diketahui bahawa di sana terdapat perkara-perkara yang membatalkan dua kalimah syahadah. Bukan sahaja membatalkan salat, puasa, zakat dan haji. Banyak kalangan kita hanya belajar sungguh-sungguh perkara yang membatalkan sembahyang, puasa, zakat dan haji. Kita tak ambil tahu perkara yang membatalkan dua kalimah syahadah. Padahal dua kalimah syahadah ini sangat penting bagi seorang Islam dan seorang yang beriman. Ukuran seseorang itu Islam dan beriman ialah mengucap dua kalimah syahadah. Yang jadi rukun yang pertama, termasuk di dalamnya ikatan kepada rukun iman itu sendiri. Dengan sebab itu, bila orang nak masuk Islam, dia mengucap dua kalimah syahadah.
Syekhuna Said Hawa rahimahullah menyatakan di dalam kitabnya Al-Islam bahawa terdapat beberapa perkara yang membatalkan dua kalimah syahadah. Disebut dalam Al-Islam kalangan Syekh Said Hawa. Perkara membatalkan dua kalimah syahadah. Walaupun demikian berhajat kepada keterangan-keterangan. Tak boleh pakai totok. Kerana nak hukum batal dua kalimah syahadah ini sangat besar. Sangat berat. Imam Malik rahimahullah mengatakan sekiranya ada 100 hujah. 99 hujah dia dapati betul. Satu hujah dia ragukan. Maka tak boleh hukum lagi. Maksud dilihat dengan jelas. Di antara perkara yang membatalkan dua kalimah syahadah itu ialah yang pertama, bertawakal dan bergantung kepada yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal, berserah diri tidak kepada Allah. Berharap pada yang lain. Orang lain boleh lebih kuat pada Allah Ta'ala, lebih kuasa pada Allah Ta'ala. Siapa begitu? Kalau sekiranya dia buat sesuatu, cuma dia tak ingat saja. Terlupa di masa itu. Tak dia baca dua kalimah syahadahnya. Cuma salah saja. Dalilnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yawma hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a wa dhaqat 'alaykumul ardu bima rahabat." Surah At-Taubah ayat 25. Maksudnya, dan pada hari peperangan Hunain, tatkala kamu sombong, dan kamu ujub, kagum dengan kekuatan kamu sendiri, dengan jumlah kamu yang banyak, tetapi tidak memberi faedah sedikit pun, sehingga bumi yang luas menjadi sempit bagi kamu. Kisah peperangan Hunain yang terkenal selepas Fathu Makkah, selepas pembukaan Makkah, menyebabkan jumlah orang Islam bala tentera jadi 10,000. Lalu Nabi SAW mendapat maklumat di sana ada kumpulan musyrikin Bani Saqif dan Hawazin berkumpul untuk menyerang. Lalu Nabi menyusun bala tentera sampai 10,000, jumlah besar. Bila lihat jumlah 10,000 menyebabkan mereka ujub, rasa megah, lupa pada Allah Ta'ala. Banyak dalam pasukan itu orang yang mu'allaf, yang baru masuk Islam. Di antaranya orang bukan Islam yang dia ajak sama dalam peperangan itu. Nabi izin ikut serta pasukan itu. Bahkan Nabi pinjam senjata daripada pemimpin musyrikin Mekah. Bila sampai ada Hunain, tiba-tiba mereka telah dikepung oleh tentera musuh yang bersembunyi di celah-celah bukit dengan serangan panuh yang mengelilingi mereka, menyebabkan lari bertempiaran. Hanya 100 orang saja yang tak lari bersama dengan Nabi SAW. 100 orang saja. Jadi 9,900 lari bertempiaran kerana anak panah dikeliling mereka, menyebabkan dalam keadaan yang kelam kabut, akhirnya datang pertolongan Allah Ta'ala yang luar biasa. Nabi mengambil tanah, genggam tanah, dan Nabi dengan doa pada Allah Ta'ala, Nabi lempar tanah, berlaku mukjizat, di mana menyebabkan pasir-pasir masuk dalam mata-mata musuh yang memanah dan berhenti panah. Lalu panggil balik tentera yang berundur tadi. Mereka pulang balik menyerang musuh dalam keadaan yang selamat. Di mana tak batal dua kalimah syahadah. Cuma bingung masa tu. Pulang balik pula. Tapi mengingatkan kita, bertawakal kepada Allah, itu sangat penting. Dari sini kita memahami bahawa kemenangan yang sebenar tidak ada pada yang lain melainkan dari Allah Subhanahu wa taala.
Tawakal itu bukan bermakna meninggalkan kerja dan usaha. Kerana bekerja dan berusaha adalah disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala memerintah kita supaya berusaha menyediakan alat peperangan dan mengadakan persediaan. Di samping itu kita diperintah supaya beriktikad kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga disuruh mengobati penyakit dan beriman bahawa Allah yang menyembuhkan penyakit. Kita dimestikan mencari sebab, melakukannya sekaligus dengan bertawakal berserah, dan tidak berusaha dengan tidak bertakwa kepada Allah Taala adalah sebahagian juga orang yang bertawakal dengan tidak berusaha adalah juga salah. Kita kena faham. Tuhan sebut dalam Quran, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Dan bersedialah kamu sekadar kemampuan kamu dengan kekuasaan daripada pasukan pemanah, penembak, roket, macam-macam, dan pasukan berkuda, pasukan perkenderaan untuk menghadapi musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kamu. Allah Ta'ala suruh kita bersedia. Orang Islam mesti bersedia. Bersedia mastata'tum, sekadar kemampuan kamu. Kemampuan kamu banyak mana? Jangan sembunyi. Jangan susu. Kalau sembunyi susu, Allah Ta'ala tahu. Jangan menipu kemampuan kamu. Beli senjata rasuah. Beli senjata tipu. Ini salah. Tak boleh. Mesti mastata'tum, sekadar kemampuan kamu dengan ikhlas. Ikut kemampuan kamu dengan ikhlas sungguh-sungguh kerana Allah Ta'ala. Lepas tu bertawakal pada Allah. Walaupun musuh lebih ramai, walaupun senjata musuh lebih lengkap, kalau bertawakal pada Allah Ta'ala, sungguh-sungguh Allah Ta'ala tolong. Banyak berlaku dalam sejarah Islam. Contohnya perang Badar yang berlaku perang Badar. Jumlah orang Islam 313 orang. Tak lengkap bersenjata. Kuda 2 ekor saja. Panah sikit saja. Senjata tak cukup. Tak perlu besi tak ada. Ada pun bala tentera musuh musyrikin. Jumlahnya 1000. Yang lengkap senjata. Pasukan kuda yang banyak. Pasukan pemanah. Baju rantai. Baju besi. Baju rantai, baju untuk tahan daripada senjata pakar di tubuh. Dan baju besi. Lengkap. Bersedia. Orang Islam tak bersedia. Tetapi mereka bertawakal kepada Allah. Di mana Nabi berdoa, Allahumma in tahlik hadhihi al-isabatu la tu'bad. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau binasalah pasukan yang kecil ni, tak ada lagi orang beribadat kepadamu. Itu doa Nabi pada hari perang Badar. Kalau tak ada, kalau kalah pasukan yang sedikit ini, tak ada lagi orang sembahmu, orang beribadat pun wahai Tuhan. Itu doa Nabi. Abu Jahal berdoa, Allahumma aqta'ul anir rahim wa atana bima la yu'raf fa'ilmuhu wada. Abu Jahal berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, inilah Muhammad, pengikut-pengikutnya yang memutuskan hubungan keluarga, yang memecah belah, yang membawa ajaran yang sesat, yang tak diketahui betulnya, binasakan pada pagi ini. Antara doa Nabi dengan doa Abu Jahal. Doa Nabi, doa yang bergantung kepada Allah Ta'ala. Kalau pasukan ini, tak ada orang beribadat padamu. Nabi tak sebut. Kalau pasukan ini, maka Madinah akan dijajah. Anak isteri akan ditawan. Harta akan dirampas. Kehidupan kami akan disekat. Nabi tak sebut begitu. Nabi sebut, tak ada lagi orang sembahmu, wahai Tuhan. Beribadat padamu. Orang ikut Islam. Kalau ikut Islam, semuanya selamat. Anak isteri selamat. Negara selamat. Harta selamat. Habis selamat. Kalau tak ikut Islam, nak selamat benda lain. Bukan kerana Allah Ta'ala. Doa Nabi, la tu'bad, engkau tak disembah lagi, wahai Tuhan. Doa Abu Jahal, ini puak-puak pecah belah ni. Merosakkan hubungan keluarga. Bawa ajaran sesat. Maka Tuhan terima doa Nabi. Di mana kaum musyrikin dikalahkan dalam perang Badar
pada 17 hari bulan Ramadan tahun yang kedua hijrah. Peristiwa yang terkenal. Orang Islam 313 orang kafir 1000. Itu dalam perang Badar. Termasuk dalam perang Ain Jalut antara tentera Islam dengan tentera Tatar yang jumlahnya besar, yang ganas, di mana Sultan Zahir, Sultan Al-Malik Zahir, Sultan Zahir membawa slogan wa Islamah, selamatkan Islam, selamatkan Islam. Dengan slogan selamatkan Islam, tentera Islam bertempur, dan Sultan Zahir sendiri kuda dia kena panah, jalan kaki, lalu tentera dia beri kuda, tak mahu nak jalan kaki, biar dia mati di medan perang. Bila tengok radiasi berperang dengan gagah berani berjalan kaki, maka pada tentera pun semangat. Tentera Tatar yang besar jumlahnya dapat dikalahkan dalam perang pada bulan Ramadan. Dan kaum Tatar yang ganas, yang sesat, yang pada agama tak tahu apa, lepas tu masuk Islam. Masuk Islam. Tak berlaku dalam sejarah dunia penjajah masuk Islam. Biasanya rakyat akan ikut penjajah, terpengaruh dengan penjajah. Bila penjajah mari, cakap pun bahasa penjajah, pakaian pun ikut penjajah, perangai pun ikut penjajah. Terpengaruh dengan penjajah. Tapi dalam sejarah Islam, masa orang Islam kuat berperang dengan Islam, penjajah masuk Islam. Ini berlaku. Maka hebatan Islam itu ada. Banyak. Dalam perang tahun 73 antara Mesir dengan Israel, lawan Israel pada bulan Ramadan juga, bertawakal pada Allah Ta'ala. Kalah Israel dalam perang 73. Bila bertawakal pada Allah Ta'ala. Bila tak bertawakal pada Allah Ta'ala, Tuhan biarkan. Tuhan tak tahu, Tuhan lock saja. Begitulah dalam perkara yang lain. Kena ada usaha, kena ada ikhtiar, baru bertawakal pada Allah Ta'ala. Kalau sakit, kena berubat. Kalau ada wabak, kena pakai pencegah wabak itu. Bila berlaku ta'un, Nabi kata jangan masuk negeri yang ada ta'un. Orang yang duduk dalam jangan keluar kuarantin. Nabi sebut dalam hadis. Lepas tu baru bertawakal pada Allah Ta'ala. Ini dok tawakal surah ke Tuhan Allah, nak hidup, nak mati ke. Tak mau berubat. Tak mau makan ubat. Tak mau ada pencegah. Ini salah. Tak betul. Ada seorang badui datang ke masjid Madinah. Zaman Nabi. Bawa unta, naik unta. Bawa unta. Tak mau tambah unta dia suruh ke Allah Ta'ala. Tawakal suruh ke terang unta ni. Masuk dalam sejid. Baru unta buat lari jalan rata masuk kebun orang. Tubik-tubik tengok unta tak ada. Mana tak ada? Masuk kebun orang. Makan kebun orang. Tak tambah ke? Suruh ke Allah Ta'ala tu. Suruh Allah Ta'ala jaga unta dia pula. Ni bodoh. Masuk orang tak mau berubat ni. Tak mau ni. Itu tawakal yang salah. Mesti usaha dan ikhtiar. Kalau dah usaha dan ikhtiar, Tuhan jadi hamba kita pula. Orang kita jadi hamba Tuhan. Tuhan sediakan obat, Tuhan sediakan tu. Tuhan beri akal kepada kita. Kena mikir. Jadi usaha dan ikhtiar kena ada. Lepas tu bertawakal kepada Allah Ta'ala. Tuhan suruh bermusyawarah. Wa syawirhum fil amri. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Wahai Muhammad, bermusyawarah dengan sahabat-sahabatmu. Nak buat satu keputusan, bermusyawarah. Lepas buat keputusan, kamu tengok hujah mana kuat. Pendapat mana kuat. Tawakkal 'ala Allah, surah pada Allah Ta'ala. Tengok hujah yang kuat. Pendapat yang kuat, terima pendapat yang kuat. Bertawakal pada Allah Ta'ala. Dalam perang Uhud, Nabi buat keputusan. Keluar, lawan musuh di Uhud. Lawan musuh di Uhud. Lalu Nabi keluar. Abdullah bin Ubay dan pengikut-pengikutnya cadang supaya lawan di Madinah. Muda kata, "Dok Rasulullah, lawan di Uhud, lawan di luar. Lebih baik." Lalu Nabi terima pandangan orang muda.
dan keluar lawan di Uhud. Lawan di Uhud, beberapa sahabat tak ikut arahan. Nabi dah arah suruh jaga bukit. Bukit ini jangan tinggal. Sama ada kita menang. Kalau tak boleh tinggal bukit ni. Penting. Bila orang kafir tinggal harta rampasan perang, mereka berundur di peringkat awal peperangan. Tinggal bukit. Menyebab bukit penting diambil oleh musuh dan tentera Islam terkepung. Lepas tu orang Islam tewas. Tapi Nabi undur ke Bukit Uhud, ambil langkah baru, lawan balik dan musuh lari. Kita baca minggu lepas dalam tafsir Quran, musuh lari. Selepas itu turun ayat wa sya'irun fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Wahai Muhammad, bersuara dengan sahabat-sahabatmu. Bila mendapat azam keputusan, bertawakal pada Allah Ta'ala. Walaupun mereka luka dalam perang Uhud, Tuhan suruh bermesyuarat. Dan bertawakal kepada Allah. Mesyuarat ni dalam perkara yang tidak ada nas. Tak ada nas dalam Quran, tak ada nas dalam hadis. Perkara yang ada nas tak boleh mesyuarat. Dalam perang Badar, Nabi pilih satu kawasan jadi markas besar tentera Islam. Nabi kata buat markas sini. Lalu seorang sahabat tanya Rasulullah, Rasulullah keadaan sini ini wahyu daripada langit ke pandangan peribadi sendiri? Nabi kata pandangan peribadi aku sendiri. Wahai Rasulullah, pada pendapat saya tempat ini tak melek jadi markas. Kerana di Badar ni ada mata air. Mata air duduk depan kita. Kalau kita duduk sini, kita boleh ambil air, musuh boleh ambil air. Kita pergi ke depan lagi. Dekat air tu, kita buat markas kita. Bila kita ambil markas kita tempat air, maka kita dapat air, musuh putus air, tak ada air. Oh, Nabi kata betul-betul. Nabi cuma pandangan sahabat dia. Ini termasuk dalam mesyuarat. Lepas tu bertawakal pada Allah Ta'ala. Masa itu. Jadi sahabat-sahabat ikut arahan Nabi. Nabi atur strategi, taktik, peperangan dalam perang Badar. Nabi buat soft yang rapat. Antara sahabat-sahabat juga tutup belah orang. Dan yang depan bertahan dengan perisai. Dengan perisai. Jangan serang lagi. Biar musuh serang dulu. Selepas musuh serang, bila arahan suruh serang, baru serang. Lalu mereka ikut arahan Nabi. Musuh serang dulu. Musuh tak tahu taktik cara perbarisan tentera. Nabi yang ajar perbarisan tentera ni. Atau sah, rapat-rapat. Di mana orang musyrikin serang secara berterabur. Berterabur. Setelah mereka habis panah, puas panah, Nabi arah serang. Lalu serang menyebabkan mereka berpecah belah dalam pasukan itu. Dan tentera Islam dapat mengalahkan tentera musyrikin dalam perang Badar. Walaupun orang Islam juga 13 orang kafir 1000 boleh kalah. Ini banyak. Dalam perang Yarmouk. Perang Yarmouk. Orang Islam dalam puluh-puluh ribu. Orang kafir, ratus-ratus ribu tentera Rom. Ada riwayat 1 juta tentera Rom, Byzantine. Dengan taktik yang diatur, kalah Rom. Yang jumlahnya berpuluh kali ganda daripada tentera Islam. Yang ini berikhtiar mengatur strategi. Khalid bin Walid mengarahkan tentera Islam dari Dimash. Berundur. Musuh duduk ikut-ikut. Akhirnya musuh duduk di bawah bukit. Semua bukit dikawal oleh tentera Islam. Setelah semua bukit dapat ke tentera Islam menyerang musuh yang ramai jumlahnya duduk di celah-celah bukit, menyebabkan ratus ribu atau riwayat 1 juta tentera Rom dikalah dan jatuhnya kerajaan Rom, tumbang kuasa besar dunia. Ini ialah contoh berikhtiar atau kemudian bertawakal pada Allah Ta'ala. Itulah dalam kita bekerja cari rezeki. Ikhtiar macam mana buat nak cari rezeki. Atau bawa bertawakal pada Allah Ta'ala. Jangan duduk congok saja. Duduk minta sedekah. Disebut dalam hadis, orang siapa yang sihat, yang kuat, minta sedekah. Orang sedekah duduk saja minta sedekah. Tuhan luruhkan daging muka dia daripada mahsyar pada hari kiamat. Kerana dia tak ada marwah. Ini. Orang minta sedekah kita beri. Tetapi orang yang tak ada darurat apa-apa,
kerja minta sedekah, itu salah dari segi Islam. Tak boleh. Dia kena bekerja. Jelaslah bahawa di sinilah letaknya perbezaan di antara orang-orang beriman dengan yang kafir. Di mana masing-masing bekerja dan berusaha. Tetapi orang yang beriman itu memberi sifat tawakal ataupun tawakul. Berserah pada Allah Ta'ala. Sementara yang kafir tidak ada tawakalnya. Barang siapa yang berikhtiar dan berusaha sahaja dan lalai daripada tawakal pada Allah Ta'ala adalah berdosa. Dia berikhtiar lupa ke Tuhan. Itu salah. Dan barang siapa yang menafikan hubungannya dengan Allah SWT dengan menepikan ayat-ayat Quran yang mengatakan segala-galanya berada di bawah iradah ilmu dan kudrat Allah SWT, ini bermakna syirik dan batal dua kalimah syahadahnya. Barang siapa yang agaknya aku ni pandai aku Allah Ta'ala tahu. Dia bukan kerja Allah Ta'ala, dia cakap begitu. Maka batal dua kalimah syahadah dia. Itu maksudnya. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Surah Al-Anfal ayat 17. Maksudnya, dan bukanlah kamu yang melontar, tetapi Allah yang melontarnya. Bukan kamu yang melontar panah, yang melontar lembing, melontar tombak. Allah yang melontarnya. Allah yang menentukan kena tak kena. Kamu melontar saja. Bantuannya pada Allah. Bukan Muhammad yang melontar pasir. Allah yang melontarnya, maknanya Nabi buat usaha. Allah yang menentukan. Sebab itulah Siti Maryam alaihissalam, bila dia sakit, bahuzi ilaika bidaza'in nakhlah, bidaza'in nakhli, tusaqid ala khirataban jamillah, urtaban janiyah. Malaikat kata, wahai Maryam, goncangkan batang kurma itu. Nascaya buah-buahnya akan gugur, kamu boleh makan. Siti Maryam yang mengandung dengan kun fayakun, dengan perintah Allah Ta'ala, memencilkan diri kerana tak ada suami mengandung. Tetapi Allah Ta'ala jadikan begitu. Dia tidak bersalah. Dia seorang yang baik, seorang yang saleh. Allah Ta'ala nak tunjuk kekuasaan dia. Dia doa biar dia matilah. Baik dia mati, orang tak tahu. Hilang cerita dia. Allah Ta'ala kata tidak. Allah Ta'ala nak jadikan dalil kekuasaan Allah Ta'ala. Masa dia sakit, nak beranak. Duduk dekat pohon kurma. Tuhan kata, kocok. Tepukkan batang kurma itu. Ada usaha. Bukan ada dulu sendiri. Dia menunjukkan bahawa kena ada usaha. Padahal, tepuk dengan tangan. Orang puang peluk dak urut. Takkanlah gocang. Siapa luruh buah kurma. Tetapi Allah Ta'ala suruh bekerja. Kena ada kerja dia. Ada usaha. Itu maknanya. Itu dalam Quran. Terang. Jadi buah kurma ni, dia buah masa panas. Jadi orang Kristian sambut hari Krismas bulan 12. Bulan sejuk, bulan salji. Buah kurma tak buah masa tu. Dia sambut tu tak kena dengan tarikh Nabi Isa zahir. Itu cerita dia lah. Cerita lain. Quran mengatakan, Nabi Isa dilahirkan, masa buah kurma sedang nak masuk. Berlaku di musim panas. Itu berlaku di Palestin. Dia bukan berlaku di England. Nabi Isa ni lahir di Palestin. Firman Allah Ta'ala, wa man nasru illa min indillah. Surah Al-Anfal ayat 10. Maksudnya, dan tidak ada pertolongan malaikat dari sisi Allah. Kemenangan Tuhan beri daripada Allah Ta'ala. Bukan sebab kita. Kita kena usaha, kena ikhtiar, kena derma, kena bagi sorangan, kena bagi harta. Dalam perang Tabuk, nak lawan Rom, Nabi suruh sahabat-sahabat derma. Maka sahabat-sahabat berderma. Orang kaya derma dengan sebanyak-banyaknya. Sayyidina Uthman, Amr bin Auf, Abu Bakar yang ada harta, sumbang harta dia. Abu Bakar beri habis harta, Umar beri separuh harta. Kemudian ada orang beri seraut buah kurma saja. Itu yang ada pada dia. Derma. Lalu dengan semangat itu, orang munafik tak derma. Orang munafik kata, seraut buah kurma nak lawan Rom. Jadi apa? Buat main-main. Setelah siap di rumah musim panas, mereka pergi ke Tabuk. Orang Rom lari. Tak lawan, tak perang pun.
kabilah-kabilah Arab masuk Islam. Berlaku dengan pertolongan Allah Ta'ala. Usaha kena ada. Firman Allah SWT, Inna Allah war-razaqu dhul quwwatil matin. Maksudnya sesungguhnya Allah ialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan yang sangat teguh. Tuhan beri rezeki kepada hamba-hambanya. Firman Allah Ta'ala, Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'a. Surah Az-Zumar ayat 21. Maksudnya, tidakkah kamu melihat bahawa Allah menurunkan air hujan dari langit? Allah turunkan air hujan dari langit, menyebabkan pohon kayu, pohon buah-buahan tumbuh mengeluarkan bunga buah dia, pohon sayur mengeluarkan daun dia dan sebagainya menjadi makanan. Mestilah beriman dengan adanya sebab dijadikan oleh Allah SWT di dalam alam ini, dan mestilah juga beriman bahawa Allah Taala itu menjadikan segala-galanya. Kita percaya semuanya dijadikan oleh Allah. Dan ada sebab-sebab dia. Kita kena buat sebab-sebab itu. Kita kena usaha. Kerana Tuhan jadikan manusia ni ada akal dan ada tenaga. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu khaliqu kulli syai', surah Az-Zumar ayat 62. Maksudnya Allah menjadikan tiap-tiap sesuatu. Maka sesiapa yang mengingkari sebab-sebab dan meniadakannya, maka dia kufur. Dan sesiapa yang menjadikan sebab-sebab itu memberi berkah, maka dia syirik. Orang yang menafikan sebab-sebabnya, tak perlu ikhtiar, pakai doa kepada Ta'ala, orang ini kufur. Kufur. Bila dia kufur nikmat, bila dia kufur akhirat. Kalau kufur akhirat, habis Islam dia. Kalau kufur nikmat, berdosa saja. Kalau sekiranya dia percaya bahawa kerja dia, sesiapa yang menjadikan sebab-sebab itu memberi berkah, maka dia syirik. Dia anggap dia sebab dia kerja lah boleh, bukan sebab Allah Ta'ala, itu jadi syirik. Dan sebab itu Imam Malik kata, man tasawwafa bi ghairi tafaqquhin faqad tazannaqa, wa man tafaqqaha bi ghairi tasawwufin faqad wa man tasawwafa bi ghairi tafaqquhin faqad tazannaqa, wa man tafaqqaha bi ghairi tasawwufin faqad tafassaqa. Barang siapa yang bertasawuf, yang tidak ada fiqh, tak faham dalam bab agama, jadi kafir zandik. Kafir zandik. Menafikan manusia dan ikhtiar, menafikan itu. Nak jadikan Tuhan sebagai hamba dia. Menafikan. Barang siapa yang berfiqh, yang tidak ada tasawuf, jadi fasik. Dia berfiqh saja. Tak bahas pasal ikhlas, pasal tawakal, serah pada Tuhan, tak ada. Semua kerja dia berlaku. Dia percaya ke Tuhan, jadi fasik. Dua-dua kena ada. Ilmu akidah, ilmu fiqh kena ada, ilmu tasawuf kena ada. Dan yang ketiga, penting ilmu akidah kena ada. Kena ada pada seseorang itu. Wallahu a'lam.